Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para sahabat. Alhamdulillah, insyaAllah kita dipertemukan lagi dengan pengajian kita seterusnya. Kita akan sambung ya. Kita akan sambung kepada halaman 11 insyaAllah. Okay, saya akan tunjukkan di sini. Sila perhatikan ya para sahabat. Sangat penting di sini ya. Perhatikan ini huruf hamzah berbaris atas ya. Hamzah berbaris fathah. Yang ni sini ya. Ini huruf lam, nun dengan hamzah. Ada 3 huruf di sini ya. Semuanya ketiga-tiganya berbaris fathah ya. La, na, a. Dan di sini lam lah. Lam berbaris fathah. La ya. So la sini la, na, a. Ini a. Perhatikan huruf lam di sini ya. Bila dia bersorangan, dia nampak jelas macam ni. Tetapi bila bersambung, nampak dah kecil ya dia punya ni, bawah dia. Tapi ini ada huruf lam ya. Ini bukan huruf alif ya. Ini ingin saya tekankan. Bukan huruf alif. Yang ini juga bukan huruf alif. Ya ni. Ni sama ni. Hamzah. Ni lam. Okey. Jadi kita baca. La, na, a. Matikan hamzahnya. Sukunkan hamzahnya. La, na. Jangan bunyi ain. Itu yang penting ya. Okey, kita sambung lagi. Labada. Tengok lam ya. Tengok lam. Ini ramai yang menyangka huruf alif. Ya. Labada. Sukunkan. Matikan huruf dal. Huruf akhir. Labada. Qalqalah kubra. Kita tak pedulikan huruf qalqalah jika bila dia macam ni ya. Kita tengok yang akhir saja. Dan dia berbaris. Bila kedudukan huruf qalqalah di akhir. Macam ni lah. Perkataan labada bermula dengan labada, ini akhirlah ya. So dia biasanya memang duduk di hujung dan dia ada baris macam ni, berbaris fathah. Jadinya kalau macam ba tu kita tak pedulilah dia. Ya. Kita tak pedulikan dia. Okey. Labada qalqalah kubra. Okey, cuba tengok ini. Ini sangat penting para sahabat. Sangat penting ya. Yang inilah selalu yang membuatkan orang keliru. Okey, la a ini terpisah. Huruf lam ya, berbaris fathah dengan hamzah berbaris fathah. La a. Tengok disambungkan jadi macam mana. Ni lam lah ni. Ni lam. Di sini lam. Lam dah jadi macam ni. Yang sengit ni. Yang sengit ni lah ni. Asalnya macam ni tegak. Tapi kalau ni tegak dicantumkan. Tak tahu jadi bentuk apa kan. Ini dipanggil seni penulisan lah. So ni sama ni. Sebab tu dia letak tanda sama juga ya. So yang ni hamzah ya. Hamzah sengit. Macam ni lah sebenarnya asalnya. Yang tegak macam ni jadi sengit. Ni pun sama. Boleh cantumkan jadi macam ni. Boleh cantumkan jadi macam ni. Sama ni ya. So ini la a, la a, la a. Kita membaca dengan pendek semua. Kita masih di tahap membaca semua pendek saja ya. Akan datang kita akan membaca dengan kadar yang lebih. Pendek ni dikata la ni pendek ni kadarnya satu ya. Satu harakat. La, na, a semua satu harakat. Semua satu harakat ya. Okey. Jalala, jalal. Jalala sama ni. Ini terpisah masing-masing. Ini dicantumkan. Tengok. Sini ada 2 lam. Macam ni lah tadi asalnya. Tengok lam yang di tengah-tengah. Lam di hujung orang kenal ya. Tetapi lam yang di tengah-tengah ramai menyangkanya alif. Lam di tengah-tengah bukan alif. Kita belum pernah jumpa alif lagi. Setakat ni belum lagi ya. Kita belum jumpa alif. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang kita akan bertemu dengan huruf alif. Ya, ni sama ni. Jalala, jalal. Ni la ajala. Tengok hamzah ya. Hamzah bukan alif ya. Macam ni tadilah. La ajala, la ajal. Okey. Ni apa ni? La sa'ala. La sa'ala. Matikan akhir dia. Tak kisah huruf apa ya. La sa'al. Macam tu cara dia. Bila kita nak berhenti ya. La khalala. La khalala. La khal. La khalal. Macam tu. La dha ya. La dhalala. La dhalal. Huruf dad. La naba. Ini la naba'a. Matikan yang akhir. La naba. Macam tu. Ba. Macam tu ya. Bukan ain. Hamzah. Wa mala'a. Wa mala'. Okey. Ini juga antara yang sukar difahami ya. La akala. La akal. Ni kaf ni ya. La akala. La akal. Fabalagha. Fabalau. Tidak boleh berqaqalah ya. Ramai orang yang cenderung membaca huruf ghain. La balagh. Tak boleh. La balau.
macam tu. Ya, tidak berqaqalah. Lasalaka. Okey. Perhatikan pada perkataan ini huruf lam, ya, lam berbaris atas, sin, ni juga lam. Ini juga ramai menyangka huruf alif. Kita belum bertemu huruf alif, ya. Ya. Lasalaka, ada dua lam lah, di sini lam, di sini juga lam, ya. Lasalaka, lasalak. Ada hams di hujung, ya. Wa khata'a, wa khata'. Matikan hamzah, ya. Ni apa ni? Wakala, wakala'a. Mana wakala'a? Wakala'a, wakala. Gitu. Sa'alaka. Ni pun sama. Ni sin, ini hamzah, ni lam, bukan alif, ya. Sa'alaka, sa'alak, hams, ya. La'akama. Ni, perhatikan lam. Lala. Di sini ada dua lam, ya, para sahabat. Lala'ama. Lam pertama, lam kedua, lepas tu hamzah yang saya ingat ni. Lala'ama, lala'am. Ni agak mengelirukan, ya. Lala'ama, lala'am. Wahalala, juga ada dua lam ni. Lam hujung senang nampak lam ni. Sebelum hujung ni. Itu juga lam, ya. Wahalala, matikan yang hujung je. Wahalal. Okey, macam tu. Kita akan sambung lagi. Perhatikan huruf yang terpisah, ya. Jama'a, ni mim. Tengok, ini huruf ini juga antara yang sukar dikenali. Jama'a, ain, ya, bersendiri macam ni. Tengok hujung ini jadi macam mana. Jama'a, tengok kepala dia lain, ekornya masih samalah. Jim juga, sini berekor, ini hilang ekornya, ya. Tapi bila di hujung, kepala pula jadi lain, ekornya masih sama, ya. Jama'a, sama je ni. Jama', macam kita kata ain lah, jama', jama'a, jama'. Perhatikan kita punya bacaan semua berbaris. Apa-apa huruf, ya, para sahabat, jika kita membaca hanya ada baris sahaja, tak kisah baris atas, bawah, depan, pendek, ya. Bila pendek disebut kehadaran satu harakat. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan masuk kepada hukum yang baru, ya. Hukum bacaan dengan dua harakat, mad asli kita akan jumpa, dan juga kita akan jumpa ilmu tajwid, ya. Mad arid disukun. Mad arid disukun boleh dibaca dengan kaedah 2, 4 atau 6. Kita akan bertemu pada pembelajaran akan datang tu. Hari ini kita masih pada kaedah pendek lah, ya. Semua pendek ni. Bila kata pendek satulah, ya. Amada, amada. Ain tu perhatikan, amada. Lepas tu de, kalau kubra, ya. Samada, samada. Kalau kubra juga. Zalama. Tengok ini. Ini bukan alif, ya. Di tengah-tengah ni lam. Zalama, zalam. Sukunkan, matikan. La akhadha. Tengok lam, lepas tu hamzah, ya. La akhadha, la akhad. Tak boleh melantun. Fathal tidak, bukan huruf qaqalah, ya. Kita pergi dekat lagi bagi nampak, ya. Hamaza, hamaz. Ada bunyi. Desir, ya, safir. Maz. Nafaha, nafah. Hamas, hams. Ini safir, sini hams. Ataupun hamas, ya. Ghanama, ghanam. La asada. Tengok lam, hamzah, ya. La asada, la asada. Qaqalah kubra. Yamana, yaman, senang. Balagha, balag. Tengok lam, ya, bukan alif. Kita belum jumpa alif. Balagha, balag. Dhama'a, dhama'. Matikan hamzah. La amara, la amar. Tebal, mar, tebal. Kalau mar, la amar, salah lah. Tak cukup, tak mencapai ketebalan huruf ra, ya. La amar, tebal, ya. Tafkhim, ra tafkhim. Itu penting, ya. Kamada, kamada. Qaqalah kubra. Tama'a, tama'. Ain tu. Perhatikan macam mana nak menyebut huruf ain. Macam tu, ya. Dawaya. Okey, tengok huruf ya. Tengok biasanya kita cakap ya yang tidak bertitik biasanya di hujung, dia tak pernah duduk depan.
Tengah pun tak boleh. Hanya di hujung. Dan kita dah ada sebut sebelum ni, jika kita buang baris pada ya, dia bukan jadi ya dah. Dia akan jadi dhawa. Dia akan jadi macam tu. Kita akan jumpa pada pengajian akan datang kita ya. Jika senang je bila dia berbaris, dia menjadi roya. Nanti kita buang baris, dia bukan jadi roya, dia jadi macam alif. Nanti kita jadi ya, dhawa. Sekarang dhawa ya, matikan ya, dhawai. La aqama, la aqam. Itu mudahlah. Okey, lagi kita sambung. Zamala, mudah, zamal. Apa ni? Sana'a, sana'. Malaka, tengok bukan alif, lam. Malaka, malak, hams ataupun hamas. La adhana, la adhan. Okey. Hajama, hajam. Kadzaba, kadzaba. Ni kaf ya, ka. Kadzaba. Sini qalqalah kubra. Hashama, hasham. La ajala, la ajal. Dhahama, dhaham. Ha pedas tu ya, perhatikan dia. Ham. La matha, la thama, la tham. Qalama. Tengok ni alif, bukan alif, ni lam. Qalama, qalam. La akala, la akal. Huruf kaf itu perhatikan. Okey, kita masuk kepada halaman seterusnya untuk kali ini. Kerana pengajian akan datang kita akan bertemu dengan hukum-hukum tajwid ya. Masa ni kita belum lagi sebab kita tidak bertemu dengan alif. Okey. Kita sambung kepada terusnya, tengok perhatikan huruf nun. Bagi lebih dekat. Nun ya, nun hara, bila disambung jadi nahara. Tengok nun jadi macam mana. Nahara, ra tafkhim, baca baris pun tafkhim. Bila matikan ra, naharu. Dia akan jadi macam tu, bukan nahar ya. Nahar tidak mencapai ya. Naharu, ra tafkhim. Okey. Syahada, sambungkan dia, hilang ni badannya lekuk besar ni hilang, semua jadi kecil-kecil 3. Kalau sini 2 kecil 1 besar, lekuk untuk huruf shin ya. Bila disambung ketiga-tiga lekuknya ataupun dia pergi rumah macam tu ya. Panggil gigi, setengahnya menyebut panggil gigi. Hilang lekuk besar dia, ketiga-tiga jadi kecil. Syahada. Tengok ha simpul bila bersendirian jadi macam nilah. Tapi bila di tengah-tengah ni ke tengah lah, ni ada huruf lain di kat tengah kan, jadi macam reben. Ini yang kita kata tu ya. Syahada ni sama ni. Ha simpul ya. Okey, hada qalqalah kubra. Halaka, halak. Tengok lam. Bersendirian macam ni, bila disambung di tengah-tengah jadi seperti ini ya. Saya paksa ulang sebab ramai menyangka ini alif. Ini bukan alif ya. Okey. Halaka, halak. Dia punya hams ya. Zahaqa, zahaqa. Qalqalah kubra. Kahana, kahan. Bukan semua huruf ada sifat dia, sahabat. Huruf tertentu saja. Okay, mudah saja ya. Sahaya, ni ya yang tidak bertitik ya. Jika kita buang, nanti akan datang kita jumpa tanpa baris. Bukan tanpa titik dah. Lepas tu tanpa baris akan datang. Kalau macam ni, sahaya. Tapi akan datang buang baris dia. Akan bunyi saha. Akan datang ya. Ini sahai lah bila kita matikan ya ya. La alafa. Yang pertama lam, lepas tu hamzah, lepas tu lam lagi ya. La alafa, la alaf, hams. Dahasya, dahash. Bunyi tu. Shh, tafashi. Satu je huruf yang ada tafashi. Huruf ni lah. Tak ada huruf lain dah ya. Dan dia juga mempunyai hams ya. Kahala, kahal. Khayama, khayam. Kha ni penting. Macam bunyi kahak ya. Khayam. La akhadha. La akhadha, la akhad. La akhad. Bukan la akhadha. Tidak boleh berqalqalah. Zal ya. Tidak boleh berqalqalah. La akhad. Tahan dia, break dia ya. Okey. Lahaba, tengok lam. Lahaba, ada yang membaca ini dengan alif ya. Lahaba, lahaba. Ni Abu Lahab lah. Lebih kurang nama Abu Lahab lah ni. Lahab ya. Lahaba. Qalah kubra. Ahada. Ahada. Zahara.
Ra tafkhim ya, tebal. Matikan ra. Dhahar, tebal juga. Jangan baca zahar, tak cukup. Dhahar, tebal ya. Tafkhim. La ajaza. Ini zai. Ini beza, ini dhal. Ini zai. Ini bunyi zai, ini memang bunyi zak lah, huruf zak ya. La ajaza. La ajaz. Bunyi tu. Safir ya, berdesir. Tala'a, perhatikan lam lagi ya. Tala'a, tala'a. Tala'al badru alaina. Tala'a tu ya, muncul, timbul ya. Qahara, ra tafkhim, tebal. Qahar, tebalkan dia juga. Tafkhim ya, bila kita matikan dia. Apa ni? Hamasa. Hamasa, hamas. Hams, hamas. Huruf sin dia hamzan juga safir ya. Sambung. La afala, tengok lam hamzah ya, lepas tu fa lam balik, tengok kat ujung senang nampak bila depannya. La afal. Okey. Mana'a, tengok ain macam mana? Mana'. Akala, akal. Sababa, dua roba ya. Tengok yang tengah-tengah kecil. Ujung jadi besar. Sababa, sabab. Qaqalah kubra. Zakaya. Nampak huruf ya yang tidak bertitik di ujung. Akan datang kita jumpa tanpa baris. Sekarang baris dia jadi ya, berfungsi sebagai ya. Tanpa baris nanti dia bukan berfungsi sebagai ya dah. Dia jadi seperti, kalau kita buanglah baris ni dia akan jadi zaka. Dia akan jadi macam tu ya. Dua harakat. Makatha, makath, ada hams. Habiskan dia. Syahara, ra tafkhim, dan matikan dia juga. Syahar, bukan syahar ya. Syahar. Saha, ha pedas tekan sikit. Sahara, ra tafkhim. Sahar, juga tafkhim. Baca barisnya pun tafkhim, tebal. Matikan ra, tak boleh baca barisnya pun, dia pun tebal juga. Tafkhim juga ya. Sajada, sajad. Qalqalah kubra. Alhamdulillah ya. Okey. Pengajian akan datang seperti yang saya sebut tadi, kita akan bertemu huruf alif. Saya akan tunjukkan ini. Kita tak mula tapi saya akan tunjuk apa dia huruf alif ya. Ini dia huruf alif. Okey, sekejap ya. Kita dekat sikit. Tengok. Ini huruf ba alif. Empat hurufnya huruf ba, lepas tu alif. Tengok. Ba ada barisnya, tapi alif ada baris? Tak ada. Sebab tu yang saya cakap para sahabat, huruf alif tidak pernah ada baris. Baris atas, bawah, depan tak pernah. So, nanti akan datang kita jumpa macam ni. Kalau yang sebelum tadi, sebelum-sebelum ni kita jumpa ba saja. Saya nak bagi tunjuk. Contoh ya. Katalah kita tengok yang ni. Sini. Kita tengok di sini. Huruf ba. Ba semata-mata berbaris pendek. Tetapi kalau kita naik balik atas tadi, ba dengan baris atas, lepas tu ada alif. So ini tadi baca pendek, satu harakat ya. Di sini dibaca ba, dua harakat. So di sini ada hukum tajwid. Ya, bacaannya dua harakat. Nama dia mad asli. Nama hukum tajwidnya adalah mad asli ya. Okey. Sekali mad asli ni dua harakat lah, mad asli ya. Syarat dia yang titik-titik ni maksudnya letaklah huruf apa pun tak kisah ya. Lepas tu syarat dia mesti baris atas ya. Lepas tu mesti ada alif. So baris atas dengan alif tu macam kawan lah, tak boleh terpisah. Macam ni lah tadi. Huruf ba ke, huruf ha ke, kalau huruf mim pun semua tak kisah huruf apa ya. Tengok, semua masing-masing baris atas dan semuanya mesti disertai alif yang tidak mempunyai apa-apa tanda. Nampak ni, mana ada alif, mana ada baris, tak ada. Tengok. Ni alif dia sengit tapi tetap alif ya. Okey, ni alif juga ni ya. Alif. So ini dinama hukum tajwid dia dinamakan mad asli. So, sini mad asli, sini mad asli, mad asli, mad asli, mad asli, mad asli, mad asli, mad asli. Tapi kalau pendek macam ni tak ada alif, tak boleh, dia bukan. Sebelah dia mad asli, dia bukan. Ini bukan ya. So di mana kita jumpa mad asli? Mad asli ni para sahabat, permulaan perkataan pun boleh, tengah-tengah pun boleh, akhir pun boleh. Nampak? Dia merata-rata mad asli ni. Sebenarnya hukum tajwid yang paling basic lah ya.
Siapa belajar ilmu tajwid tak kena mad asli, maksudnya ada something is wrong lah kita kata. So mad asli ni tadi boleh berada di awal perkataan, di tengah juga boleh, dan di akhir pun boleh. Dan mad asli juga boleh ketika dalam nak baca terus pun boleh, tak nak berhenti lagi ni, baca terus pun boleh, dan nak berhenti pun boleh. Nampak mad asli sangat meluas hukum dia. Senang nak nampak, senang nak cari ya. Dan kita akan bertemu satu lagi hukum ya, yang akan kita pada pembelajaran akan datang. Saya hanya sebut masa ni, jadi senang ya, orang kata kita sediakan minda kita. Kita tak masuk kali ni, tapi saya nak sebut pada pengajian akan datang halaman 14 ini kita bertemu dengan hukum mad asli ya. Dan juga satu lagi kita akan bertemu dengan hukum mad arid li sukun. Macam mana cara nak kenal mad arid li sukun? Tengok macam ni. Ada tak di sini ya? Saya tengok jap di mana hukum mad arid li sukun ya. Okey. Perhatikan pada baris ini. Okey, saya nak para sahabat bezakan ini dengan ni. Sama kan hurufnya kan? Ni huruf ya, ni huruf ba, ni huruf ya, tapi ada alif ya, lepas tu ba. Sama. Cumanya di sini huruf yang pertama ya. Kalau ini pendek, tak ada alif lah macam ni, tak ada alif kat atas, pendek lah ya ba. Ya. Tetapi ya ini sebagaimana yang kita cerita di atas, ya je mesti baris atas pada alif. So ya di sini dibaca dua. Sini ba pendek. Ya ba macam ni. Ni bacaannya ya ba. Ini ya ba lain dah. Ini ya pendek ya. Ya beza. Di sinilah hukum mad aslinya. Ya. Dan ada mad asli kena pula tadi mad asli macam inilah ya. Kedudukannya merata-rata lah, di mana pun tak kisah. Nak berhenti pun boleh ada ya, nak sambung apa semua pun ada. Tapi ni ada satu lagi, ini agak sukar untuk kawan kita nampak selalunya lah ya, dari segi pengalaman saya. Selepas mad asli, mad asli kat mana? Mad asli pada ya. Untuk berlakunya hukum mad asli ya para sahabat, kena ada 3 perkara. Kena ada hurufnya, huruf apa pun boleh, sebab tu dia letak dot ni, maksudnya letaklah huruf apa pun ya. Kena ada 3 perkara ya dalam hukum mad asli tu, hurufnya, huruf ya, baris atasnya, lepas tu ada alif. So hukum mad asli di sini. Maksudnya tutup ba ni. Itu bukan ya. Okey, itu. Okey. Selepas mad asli ada satu huruf sahaja. Itu nanti bila kita nak berhenti dia menjadi panjang. Yang mad asli tadi yang asalnya 2 ya, 2, tetapi dengan syarat selepas mad asli ada satu huruf saja, syaratnya tak boleh lebih, dan berhenti di situ tadi. So mad asli yang 2 harakat asalnya tadi berubah menjadi lebih panjang. Sebenarnya dia akan menjadi 2 pun boleh, 4 boleh, 6 boleh. Tetapi di Malaysia kebanyakan apa yang kita praktikkan bacaannya akan menjadi panjang, 4 atau 6. So namanya menjadi mad arid disukun. InsyaAllah itu kita lebih halusi pada pengajian akan datang. Ini kira bagi intro sajalah, bagi persiapan minda. InsyaAllah kita berhenti di sini ya para sahabat. Perlahan-lahan insyaAllah ya. Belajar ni kena kesabaran, kena kesungguhan ya, kena istiqamah. Tak bolehlah sehari belajar nak pandai. Kalau boleh pandai tak ada masalah ya, tapi masalahnya tak ada orang belajar sekejap nak jadi pandai. Kalau ada orang cakap tu, Ustazah saya belajar ilmu tajwid setahun. Bolehlah kalau dia memang pandai setahun tu lengkap segalanya, boleh je pandai. Tapi kebanyakan orang kalau belajar setahun tu, kalau tak intensif, banyak pula ponting ke tak berulang kaji setahun tu, tak adalah dapat kita mencapai banyak ilmu tajwidnya ya. So dia bukan apa yang pentingnya hadamkan apa yang kita belajar perlahan-lahan. Saya tak kata para sahabat kena hafal semua, tak. Saya faham sebab nak menghafal itu satu yang sukar ya. Jadinya itulah bila setiap kali kita menyebutnya ya, mengulanginya, insya-Allah benda itu akan menjadi sesuatu yang biasa di pendengaran telinga kita. Makanya nanti tanpa perlu hafal pun, sebab dah biasa dengar, jadi kita pun secara tak sedar kita dah record dalam ingatan kita, insya-Allah. Kita berhenti sini para sahabat, insya-Allah ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa' ma'as salamah. Insyaallah jumpa lagi.